especial para todos los deportistas. En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria, en el campo de la ganadería y en el campo de la construcción. Pero usted puede asegurar que su dinero o nunca ha tenido vinculación con el Walaupun narcotráfico. sudah 27 tahun meninggal dunia, tetapi nama The King of Cocaine ataupun Raja Kokain, Pablo Escobar, masih lagi dikenali ramai hingga ke hari ini. Pablo Escobar lahir pada 1 Desember 1949 dan membesar di Medellin, Colombia. Dari situlah datangnya nama empayar dadah terbesar dalam sejarah dunia yang diketuai oleh Pablo Escobar sendiri, yaitu Medellin Cartel. Pablo Escobar juga terkenal dan dihormati di kalangan kartel dadah yang lain disebabkan beliaulah orang pertama yang berjaya mencari jalan untuk menyeludup kokain ke Amerika Syarikat pada ketika itu. Impian dan kekejaman Raja Kokain dunia ini menjadikan Pablo Escobar penjenayah yang terkaya paling ganas dan paling dikehendaki di dunia. Sejak kecil lagi, Pablo memberitahu keluarga dan rakan-rakannya bahawa dia ingin menjadi Presiden Colombia pada suatu hari nanti. Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya apabila dia terlibat dalam kancah dadah. Membesar dalam persekitaran yang dipenuhi dengan jenayah, Pablo bermula sebagai pencuri jalanan dan mencuri kereta. Pablo kemudiannya berjinak-jinak menjadi seorang penyeludup, penculik dan pemeras ugut. Pablo pada mulanya terkenal ketika Perang Marlboro, yang mana dia ketika itu menjadi watak utama dalam mengawal pasaran rokok seludup di Colombia. Pengalamannya ini adalah sebagai sebuah latihan baginya untuk menjadi Raja Dadah di kemudian hari. Amigos, Bermula dengan menyeludup masuk ke Amerika Syarikat dalam jumlah yang kecil. Penyeludupan tertinggi yang telah dicatatkannya hanya dalam satu urusan adalah sebanyak 51.000 pound sterling, bersamaan dengan 23.000 kilogram yang bernilai 690 juta dolar Amerika ataupun RM 3 bilion ringgit Malaysia. Menjelang pertengahan tahun 1980, ia merupakan pencapaian tertinggi dalam karya Pablo Escobar sebagai seorang raja dadah apabila dijumlahkan pendapatannya setahun adalah mencapai 22 bilion dolar Amerika bersamaan 96.8 bilion ringgit Malaysia. Sementara itu, untuk memudahkan proses pemindahan wang dari Amerika Syarikat ke Colombia hasil penjualan kokain, Pablo Escobar telah membeli sebuah jet semata-mata untuk memudahkan urusan tersebut. Dengan anggaran kekayaan sebanyak 30 bilion dolar Amerika, Pablo Escobar telah disenaraikan sebagai salah seorang daripada 10 manusia terkaya di atas muka bumi oleh majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut dari tahun 1987 hingga 1993. Hebat bukan? Pada tahun 1982, Pablo Escobar telah dilantik sebagai ahli Kongres Colombia dan telah memberikan akses yang lebih besar bagi memudahkan urusan perniagaan kokainnya. Namun, dia tidak lama dalam kancah politik. Menteri Keadilan Rodrigo Lara telah mengumumkan kepada umum bahawa Pablo Escobar telah terlibat dengan penghasilan dadah terbesar yang sekaligus telah menamatkan impian Pablo sebagai ahli politik pada ketika itu. Ketika sedang diburu hebat oleh pihak berkuasa, kekejaman Pablo Escobar semakin terserlah. Pablo Escobar dikatakan telah bertanggungjawab dalam banyak siri pembunuhan yang melibatkan seramai hampir 4,000 orang, termasuklah dipersalahkan dalam satu tragedi pengoboman kapal terbang Avianca Flight 203 pada tahun 1989 yang mana telah mengorbankan 108 nyawa yang tidak bersalah. Pada Jun 1991, Escobar telah menyerahkan diri kepada pihak berkuasa. Atas tindakannya secara sukarela itu,
pemimpin utama Kolombia pada masa itu, telah mengizinkan Escobar untuk membina penjaranya sendiri yang dinamakannya sebagai La Catedral. Tetapi uniknya, penjara ini sangatlah mewah, umpama Escobar hidup bebas seperti sebelum ini. Namun, suatu ketika, Escobar mula bertindak untuk melepaskan diri. Selepas bertahun-tahun diburu, akhirnya Pablo Escobar yang berumur 44 tahun pada ketika itu telah ditembak mati pada 2 Disember 1993 oleh satu pasukan yang dipanggil Search Block, satu pasukan yang dicipta khas untuk memburu Pablo Escobar sampai ke lubang cacing. Walaupun pihak berkuasa Amerika Syarikat sudah mengesahkan bahawa Pablo Escobar mati ditembak, tetapi ada juga ura-ura yang mengatakan Pablo Escobar mati membunuh diri selepas terperangkap daripada pihak berkuasa. Pablo Escobar telah meninggalkan harta yang tidak terkira banyaknya selepas kematiannya. Begitulah pengakhiran hidup kisah perjalanan Raja Dada Pablo Escobar. Sekian.